Planet ini adalah yang terbesar dalam sistem suria kita. Ia adalah planet gergasi gas dengan banyak jalur awan dan titik merah besar, ribut besar yang telah berlaku selama bertahun-tahun. Setakat ini, saintis telah mengesahkan bahawa Jupiter mempunyai 95 bulan. Callisto, Io, Europa, dan Ganymede adalah bulan-bulan terbesar dan paling terkenal. Mereka dikenali sebagai bulan Galilean kerana Galileo Galilei menemuinya pada tahun 1610. Banyak bulan kecil yang mengorbit jauh dari planet ini adalah antara bulan-bulan lain. Adalah mungkin bahawa bilangan bulan akan terus meningkat berdasarkan kemajuan dalam teleskop dan teknologi. Ciri-ciri fizikal bulan-bulan Galilean Io, Ganymede, Callisto, dan Europa berbeza. Semua bulan Jupiter tertakluk kepada tarikan graviti yang besar dari planet induknya. Disebabkan oleh graviti yang sangat besar, Jupiter mampu mengorbit sekitar 100 bulan yang kira-kira 318 kali ganda jisim planet bumi. Kekuatan graviti Jupiter menghalang bulan-bulannya daripada melarikan diri ke angkasa lepas dan sebaliknya mengekalkan mereka dalam orbit mereka mengelilingi planet tersebut. Planet Jupiter menarik bulan-bulannya dengan daya graviti yang menyebabkan mereka mengalami pasang surut yang hebat. Gunung berapi di Io sentiasa aktif kerana pemanasan dalaman yang disebabkan oleh daya pasang surut, dan ini adalah contoh paling jelas fenomena ini. Menurut teori resonans orbit, bulan gergasi Io, Europa, dan Ganymede mengorbit Jupiter pada selang masa 1,77 hari, 3,55 hari, dan 7,15 hari, masing-masing. Resonans orbital adalah istilah yang menggambarkan fenomena ini. Apabila Ganymede mengorbit Jupiter sekali, Europa menyelesaikan 2 revolusi, dan Io menyelesaikan 4 revolusi. Ini menyebabkan orbit Ganymede dan Jupiter terkunci secara bersama dan stabil antara satu sama lain. Walaupun Jupiter adalah penguasa bulan-bulan ini, mereka tetap tidak bergerak sepenuhnya. Apabila orbit planet tersebut tertakluk kepada interaksi graviti dengan bulan-bulannya dan zarah-zarah lain di sekitarnya, terdapat kemungkinan bahawa orbit tersebut akan berubah dengan ketara dari semasa ke semasa. Terdapat hanya satu bulan dalam sistem Galilean yang mempunyai medan magnetnya sendiri, iaitu Ganymede. Namun, tidak semua bulan mempunyai medan magnet. Walaupun bulan Io tidak mempunyai medan magnetnya sendiri, medan magnet bulan itu dipengaruhi oleh medan magnet yang kuat yang dimiliki oleh Jupiter. Interaksi dengan magnetosfera Jupiter menyebabkan aurora ringan mengalir melintasi Io. Pemerhatian telah menunjukkan bahawa medan magnet yang mengelilingi bulan Europa tidak stabil, walaupun medan magnet Europa adalah berterusan. Adalah mungkin terdapat lautan air masin di bawah permukaan yang mungkin bertanggungjawab untuk penghasilan medan magnet sekunder dan arus elektrik melalui kehadiran mereka. Setiap bulan lain dalam sistem suria tidak mempunyai medan magnetnya sendiri. Ganymede adalah satu-satunya bulan yang memilikinya. Secara khusus, ini kerana ia mengandungi teras besi dan nikel cecair yang bertindak sebagai dinamo bumi. Satu medan magnet yang sangat kuat bertanggungjawab untuk pembentukan magnetosfera kecil yang mengelilingi bulan. Walaupun ia tidak memiliki medan magnet kekal, Callisto menunjukkan jenis interaksi yang sama dengan medan magnet Jupiter seperti yang dilakukan oleh Europa. Bukti yang dikemukakan di sini menunjukkan bahawa air masin di bawah permukaan boleh menghasilkan medan magnet sekunder. Kesimpulannya, Ganymede adalah satu-satunya bulan dalam sistem suria yang mempunyai medan magnetnya sendiri. Arus yang terbentuk di lautan dalam boleh menghasilkan medan magnet sekunder di Europa dan Callisto. Terdapat sejumlah besar interaksi antara ia dan medan magnet Jupiter, walaupun ia tidak mempunyai medan magnetnya sendiri, kerana ia boleh memberikan petunjuk tentang struktur dalaman dan air dalam yang boleh menyokong kehidupan mikrob medan magnet yang ditemui dalam beberapa bulan kebelakangan ini adalah sangat penting. Bulan Io, Europa, Ganymede, dan Callisto mempunyai ciri-ciri fizikal yang berbeza. Sebagai contoh, bulan Io adalah yang terdekat dengan Jupiter. Ratusan gunung berapi dalam sistem suria adalah aktif dan kebanyakannya masih aktif.
Permukaannya mempunyai lava panas dan sulfur yang memberikannya warna merah, jingga, dan kuning. Suhu yang sangat tinggi disebabkan oleh aktiviti geologi yang ekstrim mengakibatkan ketiadaan air atau ais. Disebabkan oleh orbit elips bulan Io, ia mengalami tarikan graviti yang berubah-ubah. Graviti Io menarik bulan dengan lebih kuat apabila ia menghampiri Jupiter, menyebabkan bulan itu meregang dan mengecut seolah-olah ia sedang ditekan. Proses ini menghasilkan bahagian dalam yang sangat tinggi yang mencairkan batuan di dalam Io dan menghasilkan magma sendiri. Jupiter, Ganymede, dan Europa menarik bulan Io. Bulan-bulan ini mempunyai gangguan orbit tambahan yang meningkatkan pemanasan pasang surut dan mengekalkan teras yang hangat. Kebanyakan permukaan Io kekal sebagai magma cair disebabkan oleh pemanasan pasang surut yang berterusan. Tekanan dari magma ini menyebabkan permukaan Io retak dan meletus, menghasilkan lava panas dengan suhu antara 1300 dan 1600 darjah Celcius, menjadikannya salah satu tempat terpanas di sistem Surya selain matahari. Gunung berapi di Io mempunyai lebih daripada 400 gunung berapi aktif. Dengan gunung berapi terbesar, Loki Patera, mampu menghasilkan lava sepanjang 200 km. Letusan gunung berapi boleh menghantar gas dan debu ke angkasa sejauh 500 km. Lava baru sentiasa memenuhi permukaan kawah lama. Oleh itu, akibat pemanasan pasang surut yang disebabkan oleh graviti Jupiter, Europa, dan Ganymede, Io mempunyai gunung berapi yang aktif. Ini menyebabkan haba dalaman yang tinggi, lapisan magma cair, dan aktiviti gunung berapi yang berterusan, menjadikannya badan geologi yang paling aktif dalam sistem Surya. Ais yang licin dan berkilat menutupi permukaan. Permukaan ini mempunyai retakan ais yang panjang tetapi sangat sedikit kawah impak, menunjukkan bahawa ia sentiasa muda. Terdapat kepercayaan bahawa di bawah ais terdapat lautan besar air cecair. Permukaannya mempunyai suhu yang sangat sejuk, sekitar negatif 160 darjah Celcius. Walaupun atmosfera oksigen bulan Europa sangat nipis, ia tidak menyokong kehidupan di bumi. Sebaliknya, proses kimia dan fizikal yang berlaku di permukaan air di seluruh Europa membawa kepada pembentukan oksigen. Medan magnetnya sentiasa menerangi Europa. Pancaran ini berasal daripada zarah tenaga tinggi yang melanggar permukaan ais Europa. Partikel-partikel ini terutamanya adalah air beku. Molekul udara terurai menjadi hidrogen dan oksigen apabila zarah tenaga tinggi bertembung dengan udara. Lebih ringan, hidrogen melarikan diri ke angkasa dengan cepat. Atmosfera nipis di seluruh Europa masih mengandungi oksigen yang lebih berat. Ais di Europa mungkin mengandungi oksigen tambahan. Uap air yang dilepaskan boleh terurai jika terdapat aktiviti cryovolcanic. Ini menyumbang kepada kandungan oksigen dalam atmosfera. Atmosfera oksigen di Europa mempunyai tekanan permukaan hanya 10 ke 12 bar, jauh lebih rendah daripada bumi. Ia terlalu nipis untuk pernafasan manusia, jadi ia tidak dapat menyokong kehidupan secara langsung. Proses kimia di permukaan menghasilkan oksigen, walaupun tumbuhan atau organisme hidup tidak menghasilkannya. Oleh itu, atmosfera Europa mengandungi oksigen kerana radiasi Jupiter melanda permukaan berairnya, memecahkan molekul udara. Kehadiran oksigen memberikan petunjuk menarik tentang kemungkinan kehidupan di lautan bawah permukaannya, walaupun atmosfera ini terlalu nipis untuk menyokong kehidupan secara langsung. Sekarang, jika ia menghasilkan banyak oksigen, ia sangat nipis di Europa. Atmosfera boleh menebal jika ia terus menghasilkan sejumlah besar oksigen. Walau bagaimanapun, graviti Europa hanya 13% daripada graviti bumi, membolehkannya mengekalkan atmosfera yang padat untuk jangka masa yang lama. Jika oksigen larut dalam lautan bawah permukaan, ia mungkin membantu mikrob untuk berkembang. Bakteria dan bentuk kehidupan primitif lain mungkin mempunyai keupayaan untuk menggunakan oksigen untuk respirasi, seperti yang berlaku di lautan bumi. Ini akan meningkatkan kemungkinan kehidupan luar angkasa di bawah permukaan Europa. Apabila peningkatan oksigen berinteraksi dengan radiasi kuat Jupiter, aurora akan muncul di atmosfera Europa. Medan magnet Jupiter boleh menarik dan mengionkan beberapa oksigen, mengubah komposisi plasma planet tersebut. Oksigen berlebihan boleh bertindak balas dengan karbon, sulfur atau nitrogen di permukaan
untuk menghasilkan sebatian baru seperti ozon atau karbon dioksida. Asal-usul kehidupan boleh dikaitkan dengan tindak balas kimia kompleks yang disebabkan oleh bahan organik yang terdapat di permukaan atau di lautan bawah tanah. Lebih besar daripada planet Utarid, Ganymede adalah bulan terbesar dalam sistem Surya. Ganymede adalah satu-satunya bulan yang mempunyai medan magnet yang tersendiri. Permukaan batu dan ais mempunyai banyak kawah dan alur panjang. Ganymede mungkin mempunyai lautan bawah tanah yang mengandungi air cecair, serupa dengan yang terdapat di Eropah. Sesetengah orang percaya bahawa bulan Ganymede mempunyai lautan besar air cecair di bawah permukaannya. Haba yang dihasilkan oleh pemanasan pasang surut menyumbang kepada pembentukan sumber air cecair ini. Walaupun ia tidak mengalami pemanasan pasang surut sebanyak Io, Ganymede masih menerima sedikit tenaga daripada tarikan graviti Jupiter dan bulan-bulan lain. Tarikan ini menyebabkan geseran dalaman yang menghasilkan haba dan membantu mengekalkan sedikit air dalam bentuk cecair di bawah lapisan aisnya. Permukaan Ganymede mempunyai lapisan ais yang berat dan tebal. Tekanan tinggi ini menyebabkan ais di bawahnya mencair sebahagiannya, mencipta lautan masin di dalamnya. Fenomena ini juga berlaku di lautan bumi, di mana tekanan tinggi membantu mengekalkan udara cecair pada suhu rendah. Saiz besar Ganymede, bulan terbesar dalam sistem Surya, menghalang proses pembentukannya. Haba dalaman ini membantu mengekalkan lapisan air cecair di bawah permukaan. Hasil daripada penyelidikan, lautan Ganymede mungkin mengandungi garam yang sama seperti lautan di bumi. Dengan kehadiran garam, titik beku air menurun, membolehkan ia kekal dalam keadaan cecair pada suhu rendah. Menurut maklumat yang diperoleh daripada kajian terkini dan misi Galileo, struktur dalaman Ganymede mungkin dapat dilihat. Lapisan atas terdiri daripada permukaan ais tebal, kira-kira 150 km panjang. Lautan bawah tanah terdiri daripada air masin cecair, hanya 100 km dalam. Mantel berbatu terdiri daripada campuran batu dan mineral, dan teras logam terdiri daripada besi dan nikel, yang bertanggung jawab untuk menghasilkan medan magnetnya sendiri. Medan magnet bulan Ganymede adalah satu-satunya bulan dalam sistem Surya yang mempunyai medan magnetnya sendiri. Medan magnet di dalam teras logam cair adalah serupa dengan medan magnet bumi. Seperti bumi, Ganymede mempunyai teras yang diperbuat daripada besi dan nikel. Dipercayai bahawa bahagian luar teras ini lebih tebal, manakala bahagian dalamnya masih dalam keadaan cecair. Kesan dinamo berlaku apabila besi cair bergerak dalam teras. Arus elektrik menjana medan magnet. Ganymede menjebak haba ketika ia bergerak dan bercampur dengan objek lain. Panas ini masih wujud pada masa ini dan membantu mengekalkan teras dalam keadaan separa cecair. Ini membolehkan pembentukan medan magnet. Walaupun Ganymede tidak mengalami pemanasan pasang surut sebanyak Io, tarikan graviti Jupiter masih mempunyai kesan kecil ke atasnya. Tenaga ini membantu mengekalkan suhu dalaman Ganymede cukup panas untuk mengekalkan teras cecairnya. Magnetosfera kecil yang mengelilingi bulan ini dicipta oleh medan magnet Ganymede dan Jupiter. Walaupun magnetosfera ini tidak sekuat bumi, ia melindungi permukaan Ganymede daripada radiasi. Kerana cecair yang mengandungi garam boleh mengalirkan arus elektrik, medan magnet ini menunjukkan bahawa terdapat lautan masin di bawah tanah. Bulan Callisto mempunyai sejarah geologi yang unik, banyak kawah impak, dan mungkin terdapat lautan di bawah permukaan. Salah satu perkara yang paling berkuasa dalam sistem Surya adalah Callisto. Ini menunjukkan bahawa permukaan telah kekal agak tidak berubah sejak pembentukannya. Kawah Valhalla adalah salah satu kawah yang paling terkenal di Callisto. Ia adalah yang terbesar dan mempunyai corak cincin berlapis yang selebar 3.800 km. Ini adalah kawah Asgard yang lebih panjang daripada yang lain, dengan kira-kira 1.600 km dan mempunyai bentuk cincin bertindih. Eropah dan Ganymede mempunyai gunung berapi aktif yang boleh menghapuskan parut lama sepanjang masa, tetapi Callisto tidak. Piring dan gunung di bumi yang bergerak di sekitar Callisto tidak ada di sana. Batu dan ais yang membentuk permukaannya berusia lebih daripada 4 bilion tahun, yang hampir sama tua dengan sistem Surya. Tidak seperti Eropah dan Ganymede, Callisto tidak menjadi sangat panas semasa pasang tinggi. Ini menjadikan bahagian dalamnya lebih stabil dan lebih sejuk. Para penyelidik mengatakan bahawa teras Callisto mungkin telah mengalami perubahan kecil
seperti pembentukan lautan cecair di bawah permukaannya, walaupun permukaannya tidak aktif. Data dari misi Galileo menunjukkan bahwa arus elektrik mengubah medan magnet di sekitar Callisto. Ini menunjukkan bahwa terdapat cecair konduktif di dalam bulan tersebut. Ini menjadikan kemungkinan terdapat lapisan air masin di bawah permukaan Callisto. Jika terdapat lautan di sini, ia terletak antara 100 dan 150 km di bawah ais yang lebih dalam daripada lautan Ganymede atau Europa. Air di Callisto kekal dalam keadaan cecair kerana tekanan tinggi di dalam dan garam dalam air tersebut. Titik beku bulan dan suhu di dalamnya menurun, tetapi tidak sebanyak pada bulan-bulan lain. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang komposisi, geologi, dan potensi kehidupan di bulan-bulan ini, beberapa misi angkasa telah dan sedang dijalankan untuk mengkaji Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Misi pertama yang melintasi Jupiter dan bulan-bulannya adalah misi Pioneer yang mengkaji bulan-bulan tersebut, yaitu Galileo 10 dan 11. Ia menghantar imej dari jarak dekat dari tahun 1973 hingga 1974. Pada tahun 1979, Voyager 1 dan 2 mengambil gambar resolusi tinggi bulan-bulan Galilean, temui gunung berapi yang masih aktif di Io dan permukaan berais di Europa. Galileo adalah misi pertama yang memasuki orbit di sekitar Jupiter. Ketahui bagaimana gunung berapi Io berfungsi. Di Ganymede, Callisto, dan Europa, Anda boleh menemui bukti lautan air masin bawah tanah. Ia menunjukkan bahawa ia mempunyai magnetosfera sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh pengukuran medan magnet Ganymede. Misi utama dari Jun 2016 hingga kini adalah untuk mengkaji Jupiter dan mengumpul data tentang bulan-bulannya juga. Misi ini bertujuan untuk menangkap gambar letusan gunung berapi yang sedang berlaku di Io. NASA dijangka melancarkan misi serupa dengan Europa Clipper yang akan mengkaji Europa pada tahun 2025 dan 2030. NASA akan mengkaji komposisi ais dan lautan bawah permukaan untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Radar membolehkan kita mengamati pembinaan struktur Europa. Begitu juga Agensi Angkasa Eropa menjangkakan untuk menyelesaikan JUICE, sebuah misi untuk mengkaji Ganymede, Europa, dan Callisto menjelang tahun 2031. Mengorbit sekitar Ganymede akan dilaksanakan oleh misi pertama untuk mengorbit bulan selain bumi. Kehidupan lautan bawah permukaan adalah subjek penyelidikan bulan ini. Untuk mencapai objektif ini adalah penting untuk memahami proses pembentukan bulan, sama ada ia boleh menyokong kehidupan dan bagaimana sistem surya berfungsi secara keseluruhan.